Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita beralih ke ayat 14 dan 15 dari surah Al-Ankabut pada muka 193 jilid yang ke-7 tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'aman fa akhazahum at-tufan wa hum zalimun fa anjaynahu ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50. Mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jadi ayat ini merupakan satu hiburan daripada Allah SWT kepada hamba-Nya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan kitab-kitab tafsir. Contohnya dalam tafsir Hasyiatus Sawi, bila menyatakan al-hikmah fi dzikri hadhihi al-muddah tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam ala adam dukhul kufar fi Islam, fa ka'anna Allah يقول لنبيه لا تحزن فإن نوحا سكن هذا العدد الكثير ولم يؤمن من قومه إلى القليل فصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة سكنك وكثرة من آمن من قومك. والحكمة في المغايرة بين العام والسنة التفنن، وخص لفظ العام بالخمسين إشارة إلى أن نوحا لما غرقوا استراها وبقي في زمن حسن، والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة. Ini sebutan tentang 1000 yang disebut dalam ayat ini adalah satu hiburan buat Nabi SAW, motivasi buat baginda dan juga para sahabat serta umat Islam, bahawa seandainya terlintas dalam fikiran kamu kesusahan melakukan dakwah, maka jangan kamu rasakan demikian, kerana Nuh AS, Nabi Allah yang pertama diutuskan menjadi Rasul itu, baginda telah pun berdakwah selama 1000 tahun. Maka di-highlightkan, diberi penekanan pada nombor 1000 itu bertujuan untuk menampakkan begitu panjangnya tempoh perutusan baginda AS. Nabi Nuh ni, untuk tuan-tuan, merupakan Nabi antara yang paling banyak sebutannya dalam Al-Quran. Iaitu kalau kita perhatikan dalam kuliah yang lalu, dalam surah Saf, saya menceritakan kepada tuan-tuan tentang sebutan, sebagai contohnya Nabi Musa AS yang disebut oleh Allah sebanyak 136 kali. Nabi kedua banyak sebutannya, nanti kita akan jumpa selepas ini, Nabi Ibrahim AS sebanyak 69 kali. Dan kemudian Nabi Nuh AS yang ketiga, sebutan nama baginda AS sebagai Nabi Ulul Azmi ini banyak 43 kali dalam Al-Quran. Dan sekarang kita sedang melihat nama Nabi Nuh ni disebut dalam kitab Hasyiatus Sawi. Ini adalah Abdul Ghaffar. Wa qila yashkur, ada yang mengatakan bahawa namanya Yashkur, ada yang mengatakan namanya As-Sakan. Sakan ni maknanya merujuk kepada begitu panjang, litilati sakanihi ma'a qaumi, panjangnya waktu baginda berdakwah kepada kaumnya, iaitu hampir 1000 tahun. Ada juga mengatakan li anna nas ba'da adam sakanu ilaihi fa huwa abuhum wa luqiba bi nuhin li kathrati nuhihi ala qaumi. Dan dikatakan nama dia dipanggil dengan panggilan sedemikian Nuh kerana banyaknya seruan ataupun tangisan ataupun panggilan Nuh itu merujuk pada panggilan dalam arti kesungguhan, menjerit, memanggil. Jadi ada juga yang mengatakan dalam riwayat Israelian bahawa Nabi Nuh AS ni disebut waqila. Kalau kita belajar kitab fiqh, kita belajar kitab tafsir ke, perkataan qila ni kalau merujuk kepada qaul marjuh. Dipanggil Nuh ini waqila ala khati'atihi annahu marra bi kalbin faqala fi nafsihi ma aqbaha, bahawa Nabi Nuh AS ni pernah melalui satu tempat, ada seekor anjing, maka terlintas dalam fikirannya mengatakan alangkah buruknya makhluk ini. Fa awahallahu ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepadanya, a'ibtani am ibtal kalb, apakah engkau mengaibkan aku wahai Nuh, ataupun kau mengaibkan anjing itu, kau mengatakan jadiannya yang buruk seperti itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nuh AS, ukhluq anta ahsan minhu, kalau engkau merasakan buruknya makhluk ciptaan aku itu, maka ciptakan satu yang lebih elok daripada apa yang aku ciptakan. Maka dengan sebab itu Nabi Nuh AS pun menangisi dirinya, dan mulai hari itu kerana banyaknya tangisan baginda, maka dipanggil dengan nama Nuh seperti ini. Wallahu a'lam. Ini kisah-kisah yang dikemukakan dalam kisah Israeliat. Dan kalau kita perhatikan bahawa Nabi
Nabi Nuh ni disebut dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Kathir bahawa nama baginda adalah Nuh bin Lamak, Mutawashlah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Ini mengikut apa yang disebut dalam Hasyiatus Sawi menyatakan demikian. Nuh bin Lamak, Mutawashlih bin Idris bin Barat bin Yarid bin Ahlil bin Qainan bin Nush bin Syith bin Adam alaihi salam. Allahu a'lam. Ni sampai kepada kita dan diperkirakan tahun Nabi Nuh alaihi salam ni di antara 3993 hingga 3043 sebelum Masihi. Jadi mungkin lebih kuranglah tahun perkiraan perutusan baginda Nuh alaihi salam ni 3650 sebelum Masihi. Tempat baginda diutuskan ini merupakan selatan Iraq seperti yang dipilih oleh Ibn Kathir. Jadi Nuh merupakan rasul yang pertama diutuskan di muka bumi seperti yang telah kita bincangkan dalam hadis sebelum ini, iaitu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nuh, awal nabiyyin ursila Nuh. Dalam hadis menyatakan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW sabda, hadis riwayat Ibn Asakir, manusia pertama yang dibangkitkan sebagai Rasulullah, mana kita semua sedia maklum rasul itu lebih tinggi pangkatnya daripada seorang nabi, maka ia merupakan rasul yang pertama. Jadi Nuh AS mengajak kaumnya beribadah kepada Allah SWT, tapi mereka mendustakan. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Nuh merasa kesulitan dan kepayahan. Lalu Allah mengutuskan kepadanya untuk membuat bahtera ataupun kapal yang besar supaya dia dan kaumnya yang beriman itu selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Ini yang kita sedang bacakan dalam ayat-ayat daripada surah Al-Ankabut ini. Jadi Allah Taala menjelaskan, dapat kita lihat di sini, fa akhazahumut tufan wa hum zalimun. Jadi Nabi Nuh diutuskan pada kaumnya dalam dakwah itu selama 1000 tahun kurang 50, dan penekanan 1000 itu bagi memberikan kegembiraan dan motivasi kepada Nabi SAW bahawa perjuangan ini memerlukan satu ketabahan, satu kekuatan dan kesabaran. Penyebutan tentang tufan ini satu perkara yang menarik untuk kita lihat. Dalam tafsir Abi Su'ud, beliau menyatakan bahawa kataan tufan yang dirujuk dalam bahasa Arab ni, wa qad ghalaba ala tufan al-ma, biasanya sebut tufan ni merujuk kepada banjir, tapi dia juga mungkin merujuk kepada angin, mungkin merujuk kepada kegelapan, tapi yang biasa digunakan dalam konteks bahasa Arab tufan dari perkataan tafa yatufu, ni tufan maknanya air yang berpusing, banjir besar. Jadi Allah SWT mengenakan hukuman kepada kaum Nabi Nuh ni selepas mereka enggan untuk mengikuti bimbingan, panduan yang dikemukakan oleh Nabi Allah SWT yang mulia ni. Jadi Nabi Nuh ni lahir selepas peninggalan Nabi Adam, jaraknya 10 abad. Daripada Abu Umamah menyatakan bahawa ada seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang Nabi? Jawapan Rasulullah, ya. Kemudian ditanya, berapa lamakah jarak di antara Adam dengan Nuh? Baginda SAW menjawab 10 abad. Jadi Ibn Kathir mengatakan hadis ini sahih mengikut syarat Imam Muslim, hanya Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Daripada Ibn Abbas pula mengatakan bahawa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang hidup pada masa itu memeluk Islam. Hadis ini merupakan hadis Ibn Hibban, Tabari dalam Jami' Al-Kabir, dan juga dalam Al-Awsat, dan juga Al-Hakim, begitu juga Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq, begitu juga hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Al-Haythami. Jadi dalam pendapat mengatakan bahawa jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni adalah 10 abad. Kalau dikira satu abad tu 100 tahun, berarti jarak antara keduanya 1000 tahun. Ada kemungkinan juga jarak antara keduanya lebih daripada itu, berdasarkan pada batasan masa Islam dan kehidupan mereka yang diberikan, seperti disebut oleh Ibn Abbas, iaitu antara keduanya terdapat abad lain yang mana mereka tidak meluk Islam dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, hadis Abu Umamah yang terbacakan ini menunjukkan bahawa jarak masa di antara kedua orang Nabi itu adalah 10 abad. Kemudian Ibn Abbas menambah mengatakan bahawa semua mereka dalam tempoh 10 abad itu adalah orang Islam, sehingga bila datang perintah Allah SWT kepada Nabi Nuh ini untuk menyeru kepada Islam, kerana pada masa itu telah timbul di kalangan pengikut ataupun kaum Nabi Nuh ini, mereka telah menjadikan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr sebagai patung untuk disembah. Ini samalah dengan kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, seperti Amr bin Luhai yang pertama sekali mengajak umat Arab untuk menyembah berhala, iaitu tak kala beliau pergi ke negara Syam dan melihat mereka yang kafir itu menyembah patung berhala, dewa dan sebagainya, maka Ibn Luhai Khuzai ini telah buat kesimpulan, kita buatlah patung berhala orang-orang saleh yang pernah hidup di kalangan kita, supaya mendekatkan generasi yang ada pada hari ini untuk mengenali inilah datuk nenek moyang yang berjasa satu masa dahulu, dan akhirnya membawa kepada ketertipuan, iaitulah golongan Arab mula menyembah patung itu bukan lagi seperti yang dianggap oleh orang sebelumnya sebagai usaha untuk mendekatkan mereka kepada datuk nenek moyang yang mereka tak berjumpa dengannya itu. Wallahualam, disebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa contohnya dalam tafsir Al-Izhar oleh Abu Bakar Jazairi, dipetik daripada kitab-kitab tafsir yang terdahulu, sama ada daripada Al-Baydawi ataupun daripada Al-Baghawi ataupun daripada Muharrar Al-Wajiz oleh Ibn Atiyah, bahawa Nabi-Nabi Allah ni merupakan mereka yang berkerjaya, bukannya duduk untuk menagih nasib daripada orang keliling. Jadi kerja para Anbiya alaihi wassalam ni
ni, seperti contohnya Nabi Daud kana haddadan, merupakan seorang tukang besi yang pakar untuk membuat baju besi sebagai contoh. Begitu juga Nabi Nuh, diajar oleh Allah, diwahyukan kepada baginda, diberikan ilmu untuk membuat pertukangan sehingga baginda dipanggil sebagai Najjar. Jadi bahtera yang dinaiki oleh Nabi Nuh AS, wallahu alam, disebut dalam kitab-kitab tafsir, dikekalkan oleh Allah untuk disaksikan oleh umat yang datang kemudian. Sehinggalah pada awal zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu kesannya masih dapat dilihat dalam tafsir Al-Aisar, mengatakan di Bukit Judi yang terletak di Baqirdah. Baqirdah ni satu jazirah dekat dengan karya Ibn Umar di Mosul di timur Dajlah, wallahu alam, ni disebutlah. Jadi kaum Nabi Nuh telah pun ditipu oleh syaitan, lantas menjadikan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini sebagai patung untuk disembah, yang asal usulnya merupakan orang-orang salih yang hidup di kalangan mereka. Lalu Allah SWT telah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyeru kepada Islam, yang ikut cuma sedikit saja. Nanti kita akan lihat yang disamakan cuma 78 ataupun 80 orang saja dalam kitab tafsir menyebut nama-nama mereka ataupun bilangan mereka itu laki dan perempuannya. Jadi Allah telah membinasakan di kalangan yang ingkar ini, termasuk isteri Nabi Nuh dan anak lakinya yang bernama Kan'an dan semua manusia. Jadi anak-anak Nabi Nuh yang selamat adalah Sam, iaitu bapa kepada golongan Arab, Parsi dan juga Rom. Ham, ini bapa kepada kaum Qibti, orang Sudan. Aswad, Sudan, orang Afrika, dan juga Barbar. Kemudian Yafith ini dikatakan bapa kepada kaum Turki. Sakalibah ni mereka golongan yang dipanggil pada hari ini golongan Slav ataupun Slav, ini yang datang di Eropah Timur, wallahu alam. Dan juga dikatakan juga mereka ni merupakan Ya'juj dan Ma'juj, ini bapa kepada manusia ataupun golongan yang akan buat kerosakan di hujung dunia nanti, di akhir zaman nanti, namanya Ya'juj dan juga Ma'juj. Muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana Allah SWT menceritakan tentang Nuh AS yang duduk bersama kaumnya, mengajak mereka kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, secara bersembunyi ataupun terang-terangan. Tapi semua itu tidak menjadikan mereka kembali kepada kebenaran, seperti datuk nenek moyang mereka yang beriman daripada Nabi Adam AS. Maka Allah Taala telah menceritakan, falabitha fihim alfasanatin ila 50 ama fa'akhazahum tufan wa hum zalimun. Maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50. Mereka ditimpa banjir besar kerana mereka merupakan orang yang zalim, yang ingkar, yang tidak mahu ikut kebenaran dibawakan itu. Maksudnya begitu panjang tempoh perutusan Nabi Nuh. Jadi penyampaian dan peringatan itu tidak mengubah mereka. Sedangkan kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah merasa kesal, merasa sedih kepada kaummu yang ingkar padamu. Jangan berduka cita kerana tempoh perutusanmu nak dibandingkan dengan Nabi Allah Nuh, jauh tempoh itu lebih panjang. Tidak beriman kepada baginda melainkan 78 atau 80 orang saja seperti yang disebut. Separuhnya merupakan lelaki, separuhnya merupakan perempuan. Selain daripada itu, umat itu keseluruhannya berhimpun dalam kesesatan penentangan kepada Nabi Allah. Kerana sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah ketapan segala urusan dan kepadanya kembali segala urusan. Kita dapat lihat dalam surah Yunus bila Allah menceritakan dalam ayat 96-97, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin. Sungguhnya orang yang telah beranak pinak dan berkembang selama 60 tahun. Jadi Allah menyatakan fa'anjainahu wa ashabas safinah. Maka kami selamatkan Nuh dan juga penumpang-penumpang kapal itu, iaitu orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Cerita ni dibawalah dengan panjang lebar dalam surah Hud. Nanti ada kesempatan kita lihat dalam surah Hud yang dibawakan, kerana sebutan tentang Nabi Nuh ni antara Nabi yang paling banyak sebutannya dalam Quran seperti nyatakan di awal-awal tadi. Maka insya-Allah ada peluang nanti kita meneroka dalam tadabbur kita pada surah Hud yang menceritakan lebih panjang lagi. Jadi kami menjadikan bahtera itu tetap sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, bahawa bahtera itu ada sampailah ke permulaan zaman Islam, sampai zaman kerajaan Abbasiyah di Gunung Judi, sebagai peringatan terhadap manusia atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, bahawa mereka merupakan keturunan Nabi Allah yang mulia ini. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang sebutan tentang Nabi Ibrahim pula. Dalam senarai ini tunjukkan kepada baginda SAW, Nabi-Nabi Ulul Azmi, bahawa penderitaan, cabaran, ujian, penentangan
pengalaman yang dilalui sebagai satu motivasi untuk Rasulullah dan juga kaum mukminin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.